Tapi konteks yang kedua, ada yang dinisbahkan dan selalu signifikan bukan dengan kecerdasan dia, bukan dengan idea dia, tetapi dengan tahap dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang jeneral, sebagai seorang ketua negara, sebagai seorang pemimpin dan pemerintah. Tokoh-tokoh macam ni selalu akan naik nama-nama seperti Genghis Khan, lagi Julius Caesar, Alexander the Great, Napoleon Bonaparte. Banyaklah nama-nama hak koni ni. Okey. Habis. Sekarang ni konteks dia, Nabi Muhammad ada dua-dua atau salah satu daripadanya. Nabi Muhammad melengkapi sisi keduanya. Dia ada ketokohan dari sudut pemimpin, ketua negara, ketua kerohanian dan jeneral perang pun dia. Dan sisi yang kedua, dia adalah tokoh keagamaan, dia adalah tokoh sosial, dia adalah tokoh ekonomi, dia adalah tokoh kemasyarakatan. Dan dia yang paling hebat yang tidak ada pada tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi ialah kerana dia berjaya memimpin dan menggarap serta menjadi tempat pengeluaran sahabat-sahabat yang hebat dan berkualiti dalam jumlah yang banyak. Sahabat-sahabat Nabi beribu-ribu, tetapi jumlah yang ramai ini yang Nabi hasilkan hampir menyamai kedudukan dan position Nabi. Bukan dari sudut kenabian dan kerasulan, tetapi tahap percontohan yang ditunjukkan oleh sahabat untuk meniru segala bentuk kehidupan Rasulullah. Jumlah mereka ramai, tapi ini tidak terhasil pada tokoh-tokoh lain. Bahkan hari ini kalau kita nak cari Napoleon Bonaparte yang kedua, mungkin susah. Nak cari Julius Caesar kedua, mungkin payah. Nak cari siapa? Alexander the Great, jauh panggang daripada api. Nak cari tokoh-tokoh yang lain, mungkin yang terhasil seorang dua orang, tu pun tak capai tahap dia yang sebenar. Tapi Nabi berjaya hasilkan sekumpulan jumlah besar sahabat yang betul-betul ada qualification. Sama ada dari sudut kepimpinan untuk menggantikan kekhalifahan selepas daripada wafat baginda, untuk memimpin dari sudut peperangan, untuk memimpin keagamaan dan kerohanian, untuk memimpin masyarakat yang lebih besar. Ini ada pada sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat-sahabat inilah kemudiannya membentuk sebuah sistem yang dipanggil ketamadunan dan peradaban Islam. Sampailah pada kita hari ini, ketamadunan tadi masih ada legacy, masih ada warisan, walaupun konteksnya lebih kecil. Kerana apa? Kerana masyarakat di barat, lebih spesifik menjurus kepada musuh-musuh Islam, telah mengecilkan kekuatan kita. Mereka bukan sekadar mengecilkan kekuatan, bahkan mengecilkan position geografi dan persempadanan kita. Dahulu kita semua berada dalam satu wilayah di bawah pemerintahan khalifah, tapi hari ini bagi sikit-sikit lalu dinamakan. Hak ni aku nak nama Iraq, hak ni nama Iran, hak ni nama Kuwait, hak ni nama Libya, hak ni nama Tunisia, hak ni nama Saudi, hak ni nama Oman, hak ni nama UAE. Kita dah dikecil-kecilkan. Ya, memang basis dia masih Islam dan purata position yang ada dalam tu jumlah majoriti orang Islam, tetapi masing-masing ada apa dia? Ada kepentingan masing-masing. Dan kita diberi bendera yang berlainan dah. Bendera hang lagu ni, bendera hang lagu ni, bendera hang lagu ni, bendera hang lagu ni. Lagu kebangsaan hang lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Jadi kita jadi ta'assub, kita jadi terasing. Apa jadi pun tu hal negara dia, bukan negara kami. Tu hal urusan dia, bukan urusan kami. Kita dah tak menjadikan mereka itu saudara, mereka itu sekali dengan kita. Inilah bentuk imperialism. Baik, untuk membicarakan tentang konteks ketamadunan Islam secara lebih meluas, kita berapa jam malam ni sebenarnya? Tak ada limit kan? Masa tak ada limit, saya tu ada limit.
Tapi tak apa, banyak lagi, panjang lagi, jangan risau. Okey, kita baru nak start ni. Okey, get ready ya. Pertama sekali, bila kita nak bincangkan tentang hadarah, ketamadunan ataupun peradaban Islam, saya nak nukil perkataan daripada bekas Mufti Mesir Syekh Ali Jumaah dalam sebuah kitab hasil karyanya Al-Madkhal ila Dirasah Al-Mazahib Al-Fiqhiyah. Dia kata bila disebut ketamadunan Islam, benda ni dah berlalu hampir puluhan bahkan ratusan tahun sejak kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah pada bulan Mac 1924. Selepas daripada kejatuhan dinasti Turki Osmaniyah, ada tak kita bangkit khilafah seterusnya? Tidak ada lagi, dan kita menunggu-nunggu kebangkitan tersebut. Adakah tahap kebangkitan umat Islam sudah mati ataupun sudah berakhir? Tidak. Tahap kebangkitan umat Islam tidak selama-lamanya akan mati dan tidak boleh diklasifikasikan sebagai berakhir. Tetapi dia cuma memaknakan dengan kejatuhan kita kali ini menerusi kejatuhan Turki Osmaniyah adalah sedang dilenakan, sedang ditidurkan. Dengan kata lain, bila orang tu lena, bila orang tu tidur, ada kemungkinan tak dia akan bangkit balik? Ada. Sebenarnya ini adalah sebuah harapan yang dipasangkan ke dalam hati setiap orang Muslim agar kita mempunyai satu pendirian, satu gagasan bahawa suatu masa Islam ini bukan selama-lamanya lena, bukan selama-lamanya tidur, dan dia tidak pernah berakhir. Suatu masa dia akan kembali naik di atas dan bangkit. Tetapi begitulah putaran mana-mana tamadun sekalipun, sama ada teras dia material, teras dia kerohanian, kebenaran ataupun kesesatan berada pada dia. Analogi yang paling mudah dia sama seperti roda. Roda ni kadang-kadang apa dia tuan-tuan? Duk kat atas, kadang-kadang duk kat tepi kiri, kadang-kadang duk kat tepi kanan, kadang-kadang duk kat bawah. Hidup umpama roda. Banyak lirik-lirik lagu sebut benda macam ni kan. Hidup betul macam ni. Sekejap di atas, sekejap di bawah, sekejap di tepi, kiri atau kanan. Dia berpusing mengikut nasib kadar ketentuan yang telah ditentukan atas diri manusia. Baik. Bila sebut secara umum tentang hadarah, gambaran paling mudah macam ni. Kita ambil sisi paling basis, paling besar pada hadarah. Nombor 1, agama. Nombor 2, politik. Nombor 3, ekonomi. Nombor 4, sosial. Mana-mana tamadun dalam dunia ni, sama ada teras dia materialistik, teras dia tidak bertuhan ataupun beragama seperti ketamadunan Islam, dia tidak akan boleh luput daripada 4 benda ni. Ada konteks keagamaan, kerohanian, spiritual, ada konteks politik dia, ada konteks ekonomi dia, ada konteks sosial dia. Bayangan dia macam ni. Untuk cari sesebuah tamadun yang 4-4 ni up semua, sukar. Maksudnya dalam sebuah tamadun, dia dalam masa yang sama keagamaan spiritual dia hebat, ekonomi dia melonjak naik, kemasyarakatan dia paling beretika, paling beradab, dan juga dari sudut politik dia tersusun kemah adil. Kita nak cari 4 ni seketoi duduk dalam satu tamadun memang payah. Kita ambil contoh ketamadunan Rom. Dari sudut keagamaan fail. Dari sudut ritual dan kepercayaan fail. Tapi dari sudut politik, dia ada kehebatan dia. Dari sudut ekonomi, dia ada kehebatan dia. Dari sudut sosial, adab, fail. Terutama zaman Caligula kan. Awak senyap. Macam pernah tengok Caligula ni. Zaman Caligula memang teruk perangai. Lebih kurang macam zaman siapa? Zaman apa? Zaman tak ada adab, zaman kemerosotan. Baik. Pernah tak naik kereta? Lagi soalan bodoh Ustaz tanya kami. Pernah naik kereta? Semua pernah naik kereta. Cuma saya nak analogikan bentuk tadi. Kita naik kereta pergi stesen minyak.
pi stesen minyak, bodi kereta tu, sebiji bodi kereta adalah tamadun. Tetapi 4 sisi tadi ialah tayar-tayar kereta yang 4 biji. Penanda aras dia, hak belah atas ke, belah bawah, belah tepi ialah tempat lubang hak nak bubuh angin. Tu penanda aras. Maksudnya, kalau lubang bubuh angin tu kebetulan duk kat atas, tu zaman menaik. Tapi bila kita nak pi pam angin, memang benda tak mustahil. Tapi amat mustahil keempat-empat pam tu kebetulan duk atas belakang masa kita nak isi. Pernah jumpa tak? Baru nak pam tayar depan hak kanan, oi duk belah atas elok-elok lah, tak payah nak tunduk kuat sikit. Pi belah sana pun, Allah cantik duk belah atas juga. Pi belah belakang pun, oh kok atas juga. Pi belah kok ni pun kok atas juga. Benda tu tak mustahil, boleh berlaku tapi payah. Biasanya kalau tayar mula-mula kok atas, pi tayar belah sana, duk mana tempat lubang angin? Kadang-kadang duk bawah ni. Pi hak belah sana, kadang-kadang duk bawah rapat lagi. Begitulah unsur analogi mudah. Kadang-kadang satu tamadun hebat dia, mungkin hak belah kanan tu, ni sisi hebat dia. Tapi hak ni sederhana. Tapi hak ni menjunam teruk. Kita nak cari hak komplit payah. Begitu juga dengan ketamadunan Islam. Sebab tu bila kita bercakap dari sudut teori, dari sudut sistem, memang Islamlah yang terbaik. Tapi kita perlu fikir tahap kemampuan manusia atas pelaksanaan arahan dan teoretikal yang ada pada Islam itu. Contoh kita kata dalam sistem dinasti Islam pun, kita mengagumi kehebatan tamadun-tamadun yang terhasil dalam dinasti Umayyah hebat, dinasti Abbasiyah hebat, dinasti Andalusia hebat, dinasti Osmaniyah hebat. Tetapi keruntuhan-keruntuhan dan kejatuhan-kejatuhan dinasti tadi mesti ada lubang-lubang kekurangan dan kelemahan. Kejatuhan mesti ada lubang, kelemahan dan kekurangan, sama ada di pihak pemerintah atau rakyat sendiri. Untuk kita cari kemutlakan 4 tu. Kadang-kadang sebab tu kita berbicara hari ini tuan-tuan. Kalau dari sudut sistem memang lengkap. Dari sudut cakap. Tapi dari sudut pelaksanaan, kita ambil contoh saja hari ini. Hari ini yang betul-betul dalam konteks Islam yang diamalkan, yang betul-betul eksklusif bahagian mana? Yang betul-betul eksklusif bab ibadat saja. Hari ini kita nak pergi masjid mana-mana pun orang tak boleh ganggu, orang tak boleh kacau. Kita nak semayang 5 rakaat pun orang tak kacau. Kita nak semayang 14 rakaat orang tak kacau. Kita nak baca Quran 2 lai orang tak kacau. Nak baca Quran 13 kali khatam orang tak kacau. Nak puasa tiap-tiap hari pun orang tak kacau. Nak tak mau puasa pun orang tak kacau. Nak ceramah pun orang tak kacau. Nak menyembang agama pun orang tak kacau. Seolah-olah yang jadi eksklusif bab ibadat. Tapi bila masuk bab selain ibadat, kita ambil bab politik, kita ambil bab pemerintahan, kita ambil bab hukuman dan syariah, dia jadi inklusif dah. Kita tak berjaya nak laksanakan sepenuhnya dah sebagaimana eksklusifnya ibadat. Why? Dari sudut teori, oh cantik, 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 cantik. Belum tentu kita mampu melaksanakan dalam konteks pelaksanaannya. Mesti saja ada halangan, mesti saja ada kekangan, mesti saja ada bantahan, mesti ada yang tak suka. Dan tak siapa jadi, bidang-bidang lain dia jadi inklusif. Ada benda yang kita boleh buat, ada benda macam nak buat, orang marah. Benda nak buat, orang kutuk. Benda nak buat, orang tak suka. Hal-hal inilah yang menyekat perkembangan agama kita. Sebab memang ya, dari sudut dasar teori berbeza dengan konteks pelaksanaan. Dari sudut sistem semua bagus. Macamlah contoh paling mudah kita sebut malam ni. Harap murid-murid dan adik-adik sekalian mempunyai sifat yang penyabar. Sebut mudah kan? Tapi bila orang duk cucuk-cucuk ustaz sikit, nak penampak kita sendiri tak tahan sabar. Nak maksudnya sebut tu mudah. Teori tu bagus, akhlak tu cantik, tapi bila kena pelaksanaan tu belum tentu berjaya walaupun atas diri kita sendiri.